Hai, Assalamualaikum semua. Hai semua, jumpa lagi kita dalam segmen Kotak Suara. Jadi hari ini Mira, kita ada tetamu lagi ya. Ya, kita masih ada tetamu. Maksudnya kita bukan berdua. Aku rasa dia orang tak bagi kita ni berdua-duaan. Itulah, teringin nak berduaan dengan kau. Okey. Okey, kepada pendengar Kotak Suara, kita dah masuk ke episod 9. Yeay. Yeay, finally tak sangka kira jauh jugalah perjalanan kita walaupun tak cukup jauh. Harap-harap kita dapat bersama sehingga I love you 3000 mungkin. Kau dah kenapa? Itu kita tolak tepi. Hari ini kita ada tetamu. Kepada pendengar podcast, kita punya tetamu ni tak ramai yang kenal. Okey, siapa Farah tetamu kita minggu ni? Tetamu istimewa. Tan Sri ke? Datuk ke? Siapa Farah? Mana kau jumpa dia? Nak kata Tan Sri atau Datuk tu tak lagi lah, tapi insyaAllah pada masa depan sebab dia pun dengar cerita bekerja dalam portal kewangan juga jadi nampaklah potensi nak jadi kaya tu. Memperkenalkan Zuhail. Hai. Okay, Zuhail, sila perkenalkan diri sikit. Okay, nama diberi skema. Nama diberi Zuhail Masiran. So kat sini sebagai editor The Outlook Asia. Okay, Zuhail. Jadi, hari ni kita nak cakap pasal apa, Zuhail? Okay, hari ni boleh bahas dengan aku Boleh. Kita santai-santai Okay, hari ni aku nak bawa satu topik yang dia jarang dibincangkan kat Malaysia ni. Tapi, benda ni dia famous dekat luar negara sebab dia dah jadi macam satu movement ataupun lifestyle. So, aku nak bawa satu tajuk iaitu minimalis. Okay, menarik Okay, Mira, selama kau hidup 26 tahun ni, pernah ke kau dengar perkataan minimalis ni? Aku pernah dengar perkataan minimalis ni, tapi aku baru dengar masa aku kerja lah. So, kau tanya aku pernah dengar? Pernah, tapi aku tak pernah macam nak tahu dengan lebih mendalam macam tu. Okay, jadi Zuhail, boleh Zuhail terangkan apa benda tu minimalis sebenarnya? Okay, boleh. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang dulu. Okay. Apa yang korang faham tentang minimalis? Okay, aku jawab dulu lah sebab aku rasa podcast... Kira korang ni satu macam mewakili satu Malaysia lah. Oh, terbeban aku. Okay, kalau tanya Mira rasa kalau biasa orang cakap minimalis ni dia simple. Okay. Dia simple, tapi biasa minimalis ni mungkin orang akan kaitkan dengan fashion ataupun design bangunan. Alright. Kalau kau? Kalau bagi aku minimalis ni dia berkait rapat dengan konsep less is more lah. Yes, okay. Berdasarkan fahaman aku. Okay, boleh lah. Dia jawapan klise. Dia tak salah tapi dia dekat tu. Ya, atas pagar lah. Okay, cuba Zuhail terangkan dekat pendengar podcast apa itu minimalis sebenarnya. Okay, dia minimalis ni ada beberapa definisi So aku tak ada nak beritahu apa jawapan yang exactly jawapan dia lah. Aku just beritahu apa yang aku faham dan aku praktis. Okay, selain minimalis dia ada beberapa keyword yang akan sama macam minimalis. Contoh frugal ataupun essentialist. So dia nampak sama tapi berbeza. Okay. So aku differentiatekan dulu tiga-tiga ni. Okay, minimalist ni dia lebih kepada yang macam tadi macam Farah cakap less is more. Maksudnya dia memiliki satu benda tu sikit lah. Okay, kalau frugal dia spend less. Maksudnya dia kalau dari segi kewangan dia belanja sikit lah. Okay, kalau essentialist pula, essentialist ni dia lebih kepada pemikiran, dia very selective. Memilih. Dia betul-betul fikir apa benda yang penting untuk dia. Jadi konsep yang kau cuba nak explain ni daripada konteks kewangan lah kiranya. Tak juga. Umum lah. Umum. Okay. Dia lebih kepada gaya hidup aku rasa. Lebih pada tu nanti kita pertama kali kita tetamu dia lebih daripada apa kita okay. Sebab macam korang nampak aku kan, kalau pergi office setiap hari aku pakai baju apa? Hitam. Itu apa yang nampak kat luaran. Minimalis ni dia lebih pada dalaman. So kira kau minimalis luar dalam lah ni. Yes. Ala-ala Mark Zuckerberg lah, pakai baju sama je kan. Itu sebab ada ciri-ciri nak jadi kat arah tu. Alhamdulillah. Okay, sebab dekat luar negara dia dah ada banyak buku yang diorang publish yang mengenengahkan lifetime macam ni lah. Contoh buku-buku yang ada menerangkan tentang ni adalah The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Maksudnya ini memang essentialist. Maksudnya dia tak akan fikir benda-benda yang remeh-temeh. Dia contoh kalau dia ada isu konflik pun dia lantak kau macam tu lah. Maksudnya dia fikir apa yang peace of mind dia.
Lepas tu ada contoh lagi buku kalau pasal essentialist, ada satu buku tu nama tajuk dia Essentialism. Itu pun sama juga. So ada banyak lagi beberapa buku yang mengenengahkan konsep minimalis ni. Tapi Zuhair sebut pasal buku ni, tak silap aku, kita punya tetapu last week pun, which is dia punya kawan juga. Kawan rapat. Pun cakap pasal tajuk The Subtle Art tu. So maksudnya buku ni bagus. Mungkin orang kat luar sana boleh try. Zuhair beli kat mana buku ni? Dia online ada. Oh. Tapi sekarang zaman dah canggih. Minimalis kan, cari online je. Buka YouTube orang dah simplify kan. So kita jimat masa kan. Dan tadi Zuhair ada cakap kan, minimalis ni bukannya sekadar pada luaran tapi dalaman juga. Macam mana? Boleh explain lebih tak pasal dalaman tu? Dalaman tu lebih kepada pemikiran lah. Contoh, aku bagi satu situasi. Aku ada duit yang banyak. Aku pergi shopping mall dan aku macam tak nak beli banyak barang. Tapi masa tu aku akan fight dengan aku punya nafsu tau. Sebab kita ada duit yang banyak. So benda tu perempuan ada masalah ni. Ya. Okay. So bila dia ada macam perlawanan antara diri kau dengan nafsu kau. Sebab kau ada purchasing power, kau ada duit. Betul. Tapi kau berlawan dengan diri kau tak nak belanja lebih. So kat situ dia dah menggunakan kau punya tenaga. Kadang kau boleh jadi exhausted. Okay, untuk orang yang minimalis, dia dah setkan Apa yang dia nak? apa yang dia nak. Contoh kalau dia dah pakai baju hitam, Dia so akan cari warna hitam lah. dia akan cari warna hitam lah. Dia tak kisah baju apa yang cantik sekalipun, dia dah tak pandang dah. So kat situ dia dah tak guna dia punya energy untuk melawan dia punya desire. Dia punya keinginan. Minimalis ni macam tetap pendirian je kan Mira? Ya, tapi kan sekarang ni Zuhair bagi contoh lah. Okay, berbalik kita punya yang awal tadi. Zuhair cakap minimalis ni ada juga yang frugal. Dengan apa lagi satu? Essentialist. Ini Mira ada terbaca lah. So mungkin pemahaman Mira lain. Macam kalau minimalis ni kita pandang contoh barang. Maksudnya barang tu diperlukan untuk memang kita perlu. Betul ke? Betul kan? Kalau frugal tu dia macam lebih kepada kuantiti. I mean macam aku ada RM1, so berapa kuantiti barang aku boleh dapat. Betul tak? Frugal ni lebih pada macam senang kata dia berjimat. Boleh jadi dia cerewet pun ada juga. Okay, kalau yang macam essential tu, contoh macam Mira beli satu baju, dress, tapi berharga RM1,000, tapi Mira sanggup beli. So macam tu, betul? Betul. Pendengar podcast kat luar sana mungkin lebih faham lah. Sebab tu kita jangan salah faham bahawa minimalis ni benda yang orang ni jenis yang simple, cheapskate orang panggil. Kedekut Kan? Tak, sebenarnya kalau kita tengok barang-barang yang orang jual minimalis, sebenarnya barang mahal tau. Sebab dia macam kadang-kadang satu je. Tapi minimalis tu nampak simple tapi mahal. Dia ada satu budaya yang dia nak satu benda tu, dia punya design dia very minimalis tapi harga mahal. Betul. Less is more. Yes, sebab dia orang ada certain orang ni dia lebih fikirkan pada kualiti. So dia tak perlu nak banyak barang. Dia beli satu barang yang berkualiti dan tahan lama. Tapi dia guna lama. Simple, tak nak fikir banyak-banyak. Yes, exactly. Contoh kalau sebab korang tak kenal aku pada zaman dulu. Betul. Cerita sikit macam so mana dia ada transition dalam diri aku. Bagaimana aku sebelum ni dan sekarang ni. Okay, sebelum kita ke selanjutnya, macam mana Zuhair boleh terfikir nak cakap pasal topik minimalis ni? Okay, sebabnya jangan nangis. mood kita terus macam selalu mesti ada cerita sedih dia sebalik. Betul lah. Dia ada turning point kan. Okay. Cewa poyo lah. Okay, kalau dulu korang mungkin tak kenal aku kan. Aku dulu kerja aku melibatkan kena pakai full suit lah. Maksudnya kena pakai blazer. Setiap hari kena pakai macam orang pergi office lah. Sebab nak jumpa klien, buat sales kan. Duit banyak. Setuju boleh lah. Tak cakap banyak lah. Boleh lah. Sebab masa tu muda kan. So dengan amount yang tu rasa macam okay lah. Kemudian ada satu fasa tu, sebab kita dah ramai klien, aku mengalami satu macam overload of burn out lah. Kira macam burn out lah. Maksudnya bila ramai klien ada tanggungjawab yang tinggi semua tu kan. Stress kan. So masa tu jadi turning point aku untuk fikir sama ada betul-betul ni career sesuai untuk aku atau tak. So dari situ aku figure out, aku ambil masa yang lama untuk cari apa yang diperlukan. Dari situ aku tengok YouTube, aku dengar TED Talk, aku jumpa lah benda ni. Minimalis, jumpa kawan yang ada pemikiran sama. So kalau dulu aku jenis yang kalau pergi shopping malls,
nampak je baju kemeja yang lawa, memang rasa macam nak beli. Tapi sekarang aku dah tak pakai benda tu kan. So sekarang pun dah ada, kalau dalam almari aku baju hitam je. Ya, datang office je pun datang office kan. So baju hitam je. So tak ada desire nak beli barang lebih daripada tu. Kemudian kalau dulu ada banyak kasut, sekarang aku dah let go. Mana yang perlu je. Mana yang perlu je. Kalau dulu merasa pakai kasut-kasut yang branded kan. Ya, sebab dulu kan keinginan banyak, duit ada. So lepas let go tu rasa macam free sikit lah. Kemudian rasa macam tak terbeban untuk maintain that kind of lifestyle. Yes, betul. Okay. Tapi sometimes orang cakap, bukanlah ini biasa budaya ke ataupun persepsi yang memang dah dititikkan dekat dalam masyarakat. Kalau macam kita pakai simple, kita pakai biasa, orang cakap tak berduit. Sebenarnya orang tak tahu. Kita sebenarnya itulah, baju dia tu lagi mahal daripada baju yang warna-warni. Satu one thing. Lagi satu macam biasa Mira faham kot Zuhair punya topik kali ni sebab apa. Itu berbalik kepada yang aku cakap tadi. Dia bukan sekadar di luaran. Tapi dalaman dia tak kisah apa orang cakap. Macam aku kan, orang nampak aku pakai baju hitam selalu kan, dia ni basuh baju ke tak kan? Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu dalam aku punya mari semua baju hitam. Memang baju hitam je. Itulah dia punya gist of minimalist ni. Dia tak kisah apa orang cakap. Sebab dia target dia nak peace of mind je. Tak nak serabut. Yes. Apa semua. Yes. Lagi-lagi dia relate dengan apa aku kerja aku kan. Sebagai contoh, macam sebagai orang yang buat content, buat design. So benda-benda tu aku perlukan satu space untuk berfikir. So kalau aku dah campur adukkan dengan masalah-masalah orang fikir apa pasal aku, aku fikirkan masalah konflik, contoh konflik of peace ke, konflik family ke, benda tu akan jadi terbantut. So aku tak nak fikir pasal tu. Bila otak aku lapang, aku senang dapat idea nak buat content tu. Kiranya kau just fikir benda-benda penting yang berfaedah. Yes, betul. Okay, tadi kau cakap daripada segi dari segi manusia lah, daripada segi luaran dan dalaman. Tapi ada tak macam aplikasi konsep minimalis dalam macam benda-benda lain dalam kehidupan kita? Contoh macam teknologi ke? Betul. Ada juga sebab hari tu Kelepak dengan Kausa, dia ada cerita aku. Dia tengok dokumentari dekat Netflix ni. Nama dokumentari ni adalah The Social Dilemma. Oh, okay. Aku tak tengok lagi, tapi sebelum dokumentari ni keluar, aku dah berborak dengan dia pasal benda ni. Tajuk perbualan dia orang. Boleh setiap kali dia orang borak, boleh rakam buat podcast tu. So aku tak tengok lagi, aku dah tahu lah dia punya summary dia apa kan. So basically dia macam ni lah. Social Dilemma ni dia maksudnya teknologi yang ada hari ni, iaitu social media. Aku tertarik dengan satu frasa yang orang buat summary cerita pasal dokumentari ni. Dia kata kalau produk tu free, produk sebenarnya adalah pengguna tu sendiri. Macam mana tu? Tak faham. Maksudnya dalam dunia ni tak ada benda yang free. Mesti ada sesuatu yang digunakan sebagai dia punya ganti kepada bayaran lah. Contoh kalau social media, kita subscribe free kan. Tapi sebenarnya apa yang kita bayar adalah dengan kita punya information. Itulah duit yang kita tukarkan untuk kita subscribe benda tu. Okay, jadi macam mana dia berkait dengan minimalis? Macam mana dia berkait dengan minimalis? Bila social media ni dia dapat information kita, dia orang akan gunakan information kita untuk craft the campaign ataupun marketing. So bila dia tahu behavior manusia ni, so dia akan buat iklan yang target behavior ni. Itulah kerja aku sebenarnya. Itulah aku baru tahu Zuhair kerja tu. Kerja seorang marketer kan, digital marketer. Kita orang kena faham behavior manusia dan kita orang kena craft campaign yang sesuai dengan behavior manusia macam ni. Sebab tu dia punya nama dia Social Dilemma. Aku sendiri tak suka benda tu, tapi aku dilema sebab aku gunakan benda tu untuk benefit untuk orang lain. Sebab dari segi minimalis, macam aku sendiri, aku tak tahu orang lain macam mana. Aku tak suka diganggu. Contoh macam aku, apa yang aku praktiskan, aku off semua notification dalam apps aku, dalam handphone lah. So kalau apa-apa off ke mute? Off.
Off terus? Off. Data semua Kecuali kau? Gmail. Gmail. Oh. So kalau WhatsApp masuk, Telegram masuk, dia tak akan keluar notification So kat kira handphone do aku. not disturb lah ni. Yes. Ni masa bila buat kerja ke memang? All the times. Masa sejak yang aku cerita masa turning point aku tu lah. Oh. Sebab bila aku ada ramai klien, Mm-mm. kadang-kadang dia orang nak tanya certain info kan. Mm-mm. So bila terlalu banyak, Mm-mm. aku jadi macam blank je. Susah. Jadi Yelah, blank. Tiba-tiba sebab- jadi blank. So tu aku fikir benda ni sesuai tak untuk aku. Kerja ni sesuai tak dengan dia punya cara hidup kau? Yes, kan? betul. Tu yang aku turning point aku kat situ. Mungkin benda ni tak sesuai dengan aku. So aku terpaksa let go dan cari pathway yang lain kan. So Yang sampailah sinilah. Di sinilah. Di sinilah takdir. Tu aku terangkat dekat aku punya colleague dekat dahulu kan. So jangan terasa kalau aku lambat reply ke, sebab aku memang akan allocate ataupun Aku pernah rasa dah Zuhal. Aku macam sampai kena pergi cari dia dekat bilik belakang tu. Zuhal, kenapa kau tak balas WhatsApp aku? itu dia punya concern. Kadang orang terasa. Tapi bila aku terangkan siap-siap, memang aku tak ada notification. So aku Dan aku baru dapat explanation tu hari ni. Farah banyak hentam Zuhail tu. kira aku kena buat permohonan maaf secara live kat sini. Dasar minimalist. Tapi bagus untuk tim lah. Sebab Zuhail bagi tahu awal-awal. Setengah orang dia tak bagi tahu sebenarnya. Mungkin dia tak ready ataupun dia ada alasan sendiri lah. Tapi okay, Zuhail berapa lama dah Zuhail amalkan minimalis ni sampai Zuhail macam memang betul selesa dengan Zuhail punya keadaan sekarang? Lebih kurang dah setahun ke ah? Oh, setahun. Ha. Dan kau rasa hidup kau sekarang macam lagi teratur ke macam mana? The benefit. Tak adalah nak kata 100%, tapi dia ada improvement. Aku selesa dengan keadaan sekarang macam ni. Okay. Adakah macam konsep minimalis ni sesuai untuk semua orang ataupun dia sebenarnya bergantung pada personality juga? Yes, aku rasa bergantung pada personality dan dia punya behaviour dia. Macam aku tak suka nak terlalu crowded otak kan. Kadang ada orang boleh cope. Kadang-kadang ada orang boleh menghadap social media tu 24 hours kan. Tetap pulang lah pada masing-masing. Sebab dulu bukan nak kata aku famous. Tapi sebenarnya famous. Dulu aku ada page tau. Page personal. Dah ada followers sendiri. Kalau dulu masa zaman 5 tahun lepas, kalau kau ada page sendiri yang ada follower dalam 3,000 tu kira macam ramai lah. Tak nak buat comeback ke tengah buat comeback? Tu lah rasa macam dilema. Dilema. Social dilema. dilema. Tapi apa-apa kita nak buat pun macam bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Betul. Tapi macam apa yang Zuhail bagi tahu ni, itu dia punya pengalaman. And dia just share dia punya pengalaman ke orang. Supaya mungkin sekarang ni mungkin kat luar ada yang tengah stres. Mungkin ada juga yang tengah fikirkan betul ke apa yang aku buat. So maksudnya gaya hidup minimalis ni dia berkait rapat dengan tujuan hidup kita juga ah. So, betul. Betul ke apa yang aku buat ni? Sebab macam tadi Farah tanya kan, dalam aplikasi konsep minimalis ni dalam kehidupan teknologi hari ni kan, dia ada satu terma yang kita panggil sebagai social detox. Detox yang detox. Detox kan. Okay. Sebab dari segi sains, kita berat sikit dari segi saintifik dia. Takut aku. Ini aku buat research tau. Ini berdasarkan aku dengar TED Talk lah. Tak ada aku buat saintifik secara mendalam. Okay, berdasarkan saintifik, dia bila ada notifications ataupun kita punya exposure kepada contoh benda-benda teknologi ni, dia akan menyebabkan kita punya dopamin dia tinggi tau. Dopamin ni ada satu chemical dalam otak kita yang menyebabkan kita jadi ketagih. Okay. Dia dopamin ni kita panggil hormon gembira. Kalau kita dapat relate dengan contoh orang penagih dadah kan. Dia kadang-kadang orang penagih dadah ni kadang dia ada rasa nak berhenti tau. Tapi dia tak dapat nak berhenti sebab dia punya efek dia selesa dengan benda tu menyebabkan jadi ketagih. Tu sebab kalau dia berhenti secara tiba-tiba, dia akan kita panggil withdrawal effect. Withdrawal effect ni akan menyebabkan dia muntah, berpeluh, tak keruan. So kita tak boleh nak berhenti ataupun bertukar secara tiba-tiba. Dia kena beransur-ansur. Okay, dalam konsep yang digital ni, bila kita expose terlalu lama, dopamin tu dia berada dalam threshold yang tinggi. So kita akan sentiasa nak hidup kita akan sentiasa nak bergantung pada benda tu secara tanpa kita sedar. Contoh kalau kita bangun tidur, tengok phone. Itu perkara pertama kan. Okay Farah, benda ni sebenarnya Zuhail bagi direct kat kau. Ya, sangatlah direct.
Macam sepanjang masa. Sebab tu dia ada idea, dia panggil kita kena buat social detox. Maksudnya kita spend satu, contoh biasa dia suggestkan yang paling realistik adalah weekend lah. Weekend kalau ada family, cuba kita Spend time dengan Spend family, time dengan family. letak phone kat tepi. Letak phone kat tepi. Kita buat secara traditional. So dengan kalau buat social detox ni, kita punya threshold yang tadi tinggi tu, dia akan rendahkan sikit. So kita tak so kita tak terlalu ketagih. Okay. Menarik. So kena kerak-kerak balik lah macam ni Tapi COVID macam ni bahaya jugalah Farah. Kalau kita balik dekat rumah mak bapak kita, diorang kan orang tua. Kita Pening tu dah 3 kes kan. Tiba-tiba lah. Kau rindu rumah ke macam mana ni? Itulah aku sebenarnya tengah social detox kan. Terus. Okay Zuhair, ada lagi tak contoh-contoh lain macam amalan minimalis yang digunakan? Okay, contoh yang paling mudah dalam konsep pengurusan kewangan lah. Okay. Bila dalam konsep pengurusan kewangan ni, kita hanya spend pada benda yang kita perlu saja. Itu satu kebaikan dia. Jauh lagi tu aku ni. Lepas tu lagi. Kemudian tadi macam aku cakap tadi, dalam social media. Lepas tu dalam kerja. Dalam kerja maksudnya kalau konsep minimalis ni, dia tak nak terlibat dalam apa-apa konflik pun. Kalau ada apa-apa konflik, dia akan cuba selesaikan secepat mungkin. Sebab dia tak nak burden dia punya otak. Dia tak nak engage. Yes. Okay. Dia orang mungkin nampak dia macam selfish. Selfish. Sorry lah, orang Melayu. Selfish penting dia sendiri kan. Tapi tak, dia sebenarnya kalau kita faham orang yang minimalis ni, dia tak nak terlibat dalam apa-apa konflik. Dia malas fikir. Kalau ada pun dia akan cuba selesaikan secepat yang mungkin. Kemudian macam ciri-ciri pemimpin Yelah, kau kena ingat kalau kita cakap pasal minimalis ni, gaya hidup yang sederhana pun Nabi kita pun amalkan. Dia pemimpin tapi dia ada baju beberapa je. Nampak? Nampak. Ingat ada 7 baju. Tapi aku memang target setiap bulan aku beli satu baju hitam baru. Tak apalah, asalkan yang memang Zuhair hidup macam tu kan. So lagi selain daripada tu, barang yang pribadi tadi yang macam aku cakap tadi, kita selektif lah. Contoh dulu aku cakap tadi, daripada beberapa banyak kasut, aku akan pilih kasut yang betul-betul aku guna. Contoh, aku ada 2 pasang kasut je. Sneakers. Satu sneakers, Slipper. Slipper tu lain lah. Lagi satu tu kasut yang untuk formal occasion. Lepas tu yang lain tu memang aku jual. Yang mana yang kau datang office kau pakai yang mana tu Yang selalu aku datang office yang tu lah, sneakers lah. Sneakers. Tu orang nampak kan, dia ni kasut sama sampai koyak kan. Tapi aku tak kisah orang cakap apa. Macam tu lah. Itu aku punya konsep. The subtle of not giving a fuck. Tapi betul lah, untuk aku sangat teruja dengan topik kali ni. Sebab dia bukan sekadar topik biasa. Sebab dia sebenarnya membuka mata dekat orang luar masyarakat. Sebenarnya ramai je orang cakap macam dia pakai macam tu, cuba beli baju. Sebenarnya kita tak tahu dia punya gaya hidup macam mana. Kita tak kenal orang. Senang cerita, kita tak kenal orang, jangan judge. Yes, betul tu dia punya gist. Tak kisahlah orang tu beli baju banyak pun, kita jangan judge dia. Betul. Tapi mostly orang masyarakat mereka tak tahu dekat luar negara, Malaysia ni, diorang dengar apa orang cakap, so diorang akan jadi down. Betul. Itu antara benda yang aku rasa kritikal lah kat sini, kat Malaysia ni. Yang tu the subtle art of giving a fuck tu. Kau tak ambil. Sukalah tertarik. Aku macam Apa yang dia tajuk dia? Aku bagi contoh lagi satu kan, yang orang ini seorang je tanya tau, Muaz. Muaz. Okay. Dia tanya aku, asal kau asyik botak ya? Dia cakap okay, maksudnya dia ni lah aware lah. Aware kan. Kalau dulu memang aku kalau sebelum ni aku punya live, aku memang ada rambut lah. Obvious lah. Masa tu aku guna wax, minyak rambut, lepas tu kena pergi potong rambut, barber. Banyak penjagaan. Yes. So dari segi kewangan, bila dah minimalis ni, aku beli mesin rambut. Aku potong rambut sendiri. One off dia. One off, botak. So aku dari situ aku dah jimat, aku tak pergi kedai rambut, kedai gunting rambut. Aku tak payah beli wax, minyak rambut semua. So masa PKP hari tu memang rambut kau memang maintain. Aku di kala orang tengah gelabah kedai gunting rambut tu tak, aku relax. Kan sebab kau macam tak payah fikir potongan macam mana kau. Time tu kan tengah apa, yang dah kahwin, bini tolong potong kau. Aku macam tu kan. Macam kawan kau ni Zuhair seorang tu kan. Okay. Tak, kalau kita cakapkan topik ni and kita berbincang dengan Zuhair, benda memang tak akan habis tau. Memang seronok. Zuhair rasa Zuhair akan sambung tak topik-topik macam ni lagi?
pada masa akan datang. Kalau aku diterima lagi, memang aku Kau tu lah, aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana menjemput lah. Oh, Siapalah aku kat sini aja. Minimalist pocket tebal. Tapi betul lah, kalau orang tak tahu, orang akan ingat kedekut. Tak ada duit. Tapi sebenarnya senang cerita, jangan judge. Ini satu masalah agak. Bila kita social media ni, kita suka compare hidup kita dengan orang lain. Ya betul. Kau siapa cakap benda yang sama? Macam kau saya cakap kan sebelum ni, sebab kita semua ni mempunyai time journey yang berbeza. So kenapa kita nak compare diri kita dengan orang lain? Cara pembesaran semua lain. Yes, betul. Background family semua kan. Sebab tu kalau tak tahu lah ni orang lain praktiskan atau tak. Macam aku sendiri, apa yang aku praktiskan dalam social media, aku unfollow je siapa-siapa yang jenis apa? Terlampau menunjuk. Yes. Show off lah. So kau macam tak percaya lah yang konsep yang macam okay, aku show off sebab aku nak inspire others. Like macam okay, dia tayang rumah dia besar semua. aku dia punya niat, dia kata dia nak inspirasi. Dia nak untuk inspire orang kan. Aku Zuhair follow. dia terpulang pada masing-masing. Macam aku sendiri Ada yang Zuhair follow, ada yang tak yes, lah. betul. Sebab minimalist macam tadi aku cakap, dia punya gist dia adalah tentang dia punya lapang kan. So dia very selective apa information yang dia nak terima. Yes. So dari segi social media, dia akan pilih selected person yang dia akan follow, akan tengok. So macam tu mesti lah. following kau sikit kan. Boleh katakan macam tu kak. Bila Sebab kau nak follow aku? Sebab kau tak add aku. Kau nak add aku. Tapi dia satu, cakap pasal follower sikit. Orang rakyat Malaysia pun, dia sebenarnya tak tahu tau. Orang tu dia sama juga, tapi dia tengok follower sikit. Tu pun sebenarnya macam, follower tak ramai lah, so aku tak nak follow. Tapi sebenarnya dia seseorang yang orang cakap dia menapis sebenarnya siapa yang dia nak. I mean macam konten yang diberikan pun sangat berguna untuk orang tengok. Terpulang pada masing-masing lah. Sebab setiap orang berbeza kan, dia punya apa, inspirasi dia kan. So tapi kita boleh filter apa yang kita nak. Sebab sekarang kan information kan, tanpa kita perlu cari pun benda tu akan datang. So kita kena bijak untuk menapis lah benda-benda macam tu. Zuhair cakap gaya pemikiran. Okay, jadi nampaknya masa amat mencemburui kita ya. Jadi Zuhair, apa kesimpulan untuk podcast kita pada hari ni? Okay, kesimpulan dia apa yang aku nak cakap, minimalist ni bukan sekadar luaran lah. Bukan sekadar fizikal, pemakaian. Dia lebih pada lifestyle, termasuk sekali dia punya gaya pemikiran dan kehidupan. Sama tu kan, lifestyle kehidupan. Okay. Tapi saya rasa topik ni kita mungkin boleh panjang lagi. Yes, betul. Nanti kita akan jemput lagi Zuhair. Tapi ini satu topik yang sangat menarik yang kita orang sendiri tak pernah terfikir. So orang-orang kat sana pun mungkin dia orang minimalist, tapi dia orang tak pernah tahu pun dia orang tu sebenarnya minimalist. Jadi yang ni bila dia orang dengar podcast ni, dia orang akan lebih memahami diri dia. Wah, dengan harapan kita boleh buat satu gerakan minimalist kat Malaysia. Cewa gitu. Zuhair Presiden minimalist Malaysia. Okay, thank you Zuhair sebab okay. sudi join podcast Kotak Suara minggu ni. Okay, macam mana orang nak follow Zuhair? Dekat media sosial. Okay, dekat media sosial just search mana-mana pun Zuhair Masiran tu lah. So akan jumpa lah kat Twitter ke Instagram ke Facebook, tu nama aku. The one and only Zuhair Masiran, the yes. Okay, so terima kasih Zuhair sebab sudi share dekat kita orang pengalaman Zuhair. So kau ada kata-kata terakhir? Zuhair sila datang lagi Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, bye semua. Assalamualaikum.